Perikatan Nasional memang kalah dekat Simpang Jeram dan juga Pulai. Tetapi adakah mereka gagal? Jawapannya tidak. Tidak sama sekali. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Keputusan pilihan raya kecil bagi Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai telah pun kita ketahui. Di mana macam mana kita tahu, Pakatan Harapan berjaya mempertahankan kedua-dua kerusi tersebut dengan majoriti yang bercampur baur. Dan benda ini memang sudah dijangkakan tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana para penganalisis pun selama ini tidak memberikan peluang yang agak besar kepada Perikatan Nasional untuk memenangi kedua-dua kerusi ini, terutamanya Parlimen Pulai. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama ialah mana-mana kerusi dekat Johor, tak kira Parlimen ataupun DUN, memang merupakan kubu kuat Barisan Nasional sekian lama dan memandangkan Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan dan macam mana kita tahu, Pakatan Harapan memang pernah dan telah pun membuka ruang mereka dekat Johor sebelum ini. Jadi peluang untuk Perikatan Nasional menang di sana memang agak tipis. Apatah lagi bila kita lihat prestasi calon-calon Perikatan Nasional ketika pilihan raya negeri Johor tahun lepas dan juga ketika PRU 15 baru-baru ini, memang harapannya besar tidak pernah diberikan kepada Perikatan Nasional. Dan kalau anda masih ingat, titah Sultan Johor juga memainkan peranan. Di mana Sultan Johor menjelang PRK ini menyatakan bahawa baginda selesa dengan kerajaan perpaduan dan mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan lebih masa. Itu pun satu faktor juga tahu sebenarnya. Tambahan pula, Parlimen Pulai ini macam mana yang telah disebutkan oleh ramai pihak memang merupakan parlimen campur, di mana kaum Melayu tidak melebihi 50% pun dekat kerusi ini. Kaum Cina lebih daripada 40%. India dalam 12% macam tu dan kaum-kaum lain adalah selebihnya. Jadi untuk kerusi campuran seperti ini, memang sukar untuk Perikatan Nasional tembus. Sebab, bak kata Khairil Jamaluddin, orang-orang Cina solid akan sokong Pakatan Harapan Barisan Nasional kerana mereka akan undi mana-mana parti yang bersekutu dengan DAP tanpa berfikir panjang. Tak kiralah sebesar mana pun kes yang mendatang, mereka akan tetap undi parti yang bersekutu dengan DAP. Itu kata-kata Khairil Jamaluddin. Tetapi tuan-tuan sekalian, pada PRK kali ini, dalam pada tidak diberikan peluang apa-apa pun untuk menang dan sebagainya, bahkan tidak diberikan ruang untuk menambah majoriti pun dekat kedua kerusi ini, tengok-tengok Perikatan Nasional mencatatkan prestasi yang boleh kita katakan sangat membanggakan. Di sini kita akan ulas satu persatu kerusi yang terlibat. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kita mengulas tentang Dun Simpan Jeram. Kalau anda perhatikan, ketika PRN dahulu, Pakatan Harapan telah mendapat 8,749 undi. Manakala Barisan Nasional pula berjaya mendapatkan 6,062 undi. Maka kalau ikut atas kertas tuan-tuan sekalian, kalaulah PH dengan BN ini bergabung, sepatutnya undi mereka dekat Simpang Jeram untuk PRK kali inilah lebih kurang 14,811. Tetapi tuan-tuan sekalian, anda dapat lihat, mereka hanya dapat 13,844 undi saja, berkurangan sebanyak 967 undi. Manakala kalau kita lihat Perikatan Nasional pula tuan-tuan sekalian, ketika pilihan raya negeri dulu, mereka hanya mampu untuk mendapatkan 6,350 undi saja. Tetapi pada kali ini, Dr. Mazri Yahya telah berjaya menambahkan 3,980 undi lagi, meningkat undi Perikatan Nasional kepada 10,330 undi. Dan kalau kita perhatikan, dekat Dun Simpan Jeram ini, jumlah undi yang diterima mengatasi ataupun melebihi jumlah undi yang diterima ketika pilihan raya negeri dahulu, iaitu peningkatan sebanyak 3,116 undi. Di mana majoriti daripada undi-undi yang meningkat ini swing kepada Perikatan Nasional. Manakala kalau kita perhatikan pula tuan-tuan sekalian, keputusan dekat Parlimen Pulai. Ini paling penting Semasa PRU 13, Allahyarham Salahuddin Ayub telah berjaya menerima 64,900 undi. Sangat-sangat banyak. Manakala BN melalui Nur Jazlan Muhammad telah berjaya memperoleh undi sebanyak 31,726. Di mana tuan-tuan sekalian, macam saya kirakan tadi, seandainya kalau undi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini digabungkan on paper untuk PRK pada kali ini, mereka sepatutnya mendapat dalam region 96,626. Dalam 96,000 macam tu lebih kurang. Sepatutnya. Sebab mereka ini kalau bergabung, itulah undi yang patut mereka dapat. Dan undi-undi ini sebenarnya merangkumi 82.3% daripada keseluruhan undi yang terima masa PRU dulu. Manakala tuan-tuan sekalian, Perikatan Nasional pula pada ketika itu hanya dapat lebih kurang dalam 20,677 undi. Sangat-sangat sedikit. Ataupun ketika PRU dulu hanya merangkumi 17.6% saja undi yang terima. Tetapi semasa pilihan raya kecil ini, kita dapat lihat
undi yang diterima oleh Suhaizan Kayat mewakili Pakatan Harapan hanyalah sebanyak 48,283 undi. Kurang lebih daripada separuh, hilang lebih daripada separuh berbanding dengan jumlah keseluruhan undi PH campur BN ketika PRU ke-15 dahulu. Banyak gila hilang sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam masa yang sama pula, undi untuk calon Perikatan Nasional daripada 20,677, Saudara Zulkifli Jaafar telah berjaya menambahkan 8,965 undi kepada 29,642 undi keseluruhan yang diterima oleh Perikatan Nasional. Peningkatan yang sangat-sangat ketara, dekat 9,000 undi. Manakala Pakatan Harapan Barisan Nasional hilang lebih daripada 48,000 undi. Sangat-sangat luar biasa. Dan perlu juga saya tekankan dekat sini, bilangan pengundi yang keluar mengundi untuk PRK pada kali ini jauh sedikit berbanding dengan bilangan orang yang keluar mengundi ketika PRU 15. Semasa PRU 15, bilangan yang keluar mengundi lebih kurang dalam 63%. Tetapi kali ini, yang keluar mengundi hanyalah lebih kurang 47% saja. Banyak tahu yang tak keluar mengundi sebenarnya. Adakah mereka ini boykot? Ataupun adakah mereka ini sudah malas hendak ambil pusing tentang politik negara kita ini? Ataupun mereka tak dapat cuti? Kita pun tidak tahulah, kita tak nak mengagak apa-apa. Tetapi jumlah mereka yang tidak keluar mengundi adalah sangat-sangat membimbangkan. Dan perlu juga saya nyatakan dekat sini, dengan jumlah undi yang terbaru ini, maka pecahan undi untuk Parlimen Pulai adalah 62% untuk Pakatan Harapan Barisan Nasional dan 38% untuk Perikatan Nasional. Dan 80% undi Melayu solid ke arah Perikatan Nasional. Begitu juga dengan undi anak muda banyak menghala ke Perikatan Nasional. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat daripada keputusan PRK pada kali ini? Jawapannya mudah. Walaupun Johor ini memang sukar untuk ditembusi oleh Perikatan Nasional. Kerana macam kita sebutkan tadi, Johor adalah kubu kuat Barisan Nasional dan memandangkan Barisan Nasional pada ketika ini sedang berkawan dengan Pakatan Harapan. Maka Pakatan Harapan mempunyai peluang yang lebih besar untuk menang kursi-kursi dekat Johor ini berbanding dengan Perikatan Nasional itu sendiri. Bahkan Pakatan Harapan memang dah sekian lama bertapak dekat Johor pun sebenarnya. Tetapi hasil daripada peningkatan undi ini, terutamanya undi anak muda dan juga undi orang Melayu, insya-Allah Ta'ala tidak mustahil Johor boleh bertukar daripada menjadi kubu kuat kepada Barisan Nasional, boleh menjadi kubu kuat pada Perikatan Nasional. Yang paling penting, Perikatan Nasional Johor mestilah menjaga hubungan baik dengan Sultan Johor dan juga memastikan yang mereka ini tidak hanya muncul ketika pilihan raya. Dan benda ini kita panjangkan kepada seluruh ahli Perikatan Nasional di seluruh negeri-negeri dekat Malaysia ini. Supaya mereka ini tidak hanya muncul ketika nak pilihan raya ke, tidak hanya turun padang ketika nak bertanding ke apa-apa ke, sebaliknya buatlah kerja daripada sekarang. Rapati rakyat dan jaga hubungan baik dengan Sultan-Sultan. Itu adalah kunci untuk memenangi pilihan raya pada masa akan datang. Dan dalam masa yang sama juga, runtuhkan tembok penghalang yang memisahkan ideologi antara kita dan juga orang-orang yang bukan Melayu, bukan Islam. Kita dapat buat macam tu, insya-Allah peluang kita untuk menang ketika PRU yang ke-16 nanti akan menjadi lebih besar. Ada 4 tahun untuk kita buat segala persiapan ini. Jangan sia-siakan momentum yang telah diperoleh terutamanya pada ketika ini dan juga ketika PRN 6 negeri yang baru berlalu pada Ogos lepas. Tapi apa-apa pun, kita kena berhati-hati juga. Sebab kerajaan Perpaduan Madani ini kan dah kata mereka akan buat apa saja sesuka hati mereka. Sebab Sani Hamzah pun dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.